Baik, untuk soalan nombor 7 ni ataupun soalan chapter 10, apa yang penting adalah kamu kena tahu formula. Okey, formula untuk volume dan area. Okey, volume dan area. Untuk silinder, sphere, apa lagi? Cone, apa lagi? Tu je lah biasanya. Piramid tak ada biasanya. So, 3 benda tu. Okey, kamu kena tahu dia punya formula untuk area dan volume. Okey, area dan volume untuk 3 benda, sphere, silinder dan cone. Dalam exam dulu rasanya dia ada bagi formula tu, tapi takut kalau dia tak bagi, kamu kena hafal lah sikit. Okey, prepare je. So, soalan nombor 7 ni kita tengok, kita baca satu persatu dia punya maklumat tu, kemudian kita catat dulu. So, yang pertama dia bagi tahu silinder, cylindrical container. Okay, so cylindrical container, so kita deal dengan silinder sekarang ni. Has one end open and the other end closed. So, maksudnya satu terbuka, satu tertutup. So, katakan kalau saya lukis ni. Okay, dia macam ni lah. Okay, ni silinder. Satu terbuka, satu tertutup. Macam tin Milo tu. Kan kalau kamu nak buat Milo tu, kamu akan buka penutup dia dekat atas tu kan. So, bila kamu buka penutup dia kat atas tu, itulah kita punya soalan. Okay, satu terbuka, satu tertutup. So, efek dia ada dekat formula dia. Okay, so katakan ini terbuka lah. Okay, ini terbuka. Macam tu. So, dia punya formula, apa efek dia? Baik, silinder. Dia punya formula untuk volume dulu. Ni dia tanya apa? Volume Okay, kita tengok dulu. Formula untuk volume apa dia? Ini kita kena check lah. Okay, kita kena check apa formula untuk volume. So, kalau tak silap saya, dia punya formula untuk volume adalah pi r square H. Okay, pi r square tu adalah untuk yang ni, yang bulat tu. Kemudian H tu, darab yang atas tu, kamu akan dapatlah dia punya volume. Okay, volume untuk silinder. Kemudian untuk area, ni untuk area kena faham lah, dia ada efek sebab dia satu terbuka, satu tertutup. Satu terbuka, satu tertutup. Sekejap saya pindahkan ni sekejap. Okay, so area. Baik, dia punya default formula. Okay, default formula dia adalah 2 pi r square tambah 2 pi r h. Okay, so 2 pi r square ni adalah untuk penutup. Okay, untuk penutup. Dua penutup satu yang atas, satu bawah. Okay, so pi r square, ini satu pi r square. Okay, pi r square ni bulat ni satu, ni dua. Okay, tapi untuk kes kita ni, kita ada satu terbuka, satu tertutup. Maksudnya daripada 2 pi r square ni, okay, daripada 2 jadi 1 je lah sekarang ni. Okay, so untuk kes kita sekarang ni, dia 1 je. Okay, penutup bawah je yang ada. So ni saya padam. Okay, so kalau soalan tak bagi tahu one end open, one end close, maksudnya kita akan guna rumus yang biasalah, yang 2 pi r square. Maksudnya dia tutup atas dan bawah. Ini kena faham dia punya formula dulu. Okay, so formula ni kita kena ubah-ubah ikut pada soalan lah. Okay, kalau soalan dia tak bagi tahu apa-apa, dia bagi tahu silinder je. So kita akan gunakan 2 pi r square ni. Meaning that dia tertutup di atas dan dia tertutup di bawah juga. Okay, so untuk soalan ni dia special case lah. Dia terbuka di atas. Itu baru berkenaan dengan formula. Kalau volume tak ada berubah apa-apa. Memang rumus dia pi r square darab dengan H. It has a circular base of radius r. So maksudnya kita punya silinder ni ada base r. Okay, radius lah, tak tahu berapa nilai dia. RCM.
Kemudian apa lagi dia bagi tahu? Okey, dia bagi tahu lagi total surface area. Total surface area of the container is 300 pi centimeter square. So maksudnya dia dah bagi nilai dah. Okey, dia dah bagi nilai dah. Area dia adalah sama dengan 300 pi. Okey, centimeter square lah. Square sebab area. Kalau volume, cube. Kemudian itu je maklumat yang dia bagi. So yang kita tahu dia adalah silinder. Okey, so bila tahu silinder, saya salin terus dia punya formula tu. Dan untuk area kita ubah sikit. Okey, sebab one end open and one end close. Kemudian area 300 pi centimeter square. Baik, so soalan yang pertama. Baru masuk soalan dulu. Okey, kita kena fahamkan dia punya soalan dulu. Baru kita boleh jawab soalan A tu. Show that the total volume of the container. Okey, ni dia bagi volume. Dia dah bagi dah jawapan. Dia suruh kita tunjukkan sahaja bahawa volume dia adalah sama dengan 150 pi r tolak pi r cube over 2. Okey, so show volume. Ini dia dah bagi dah jawapan dia. Cuma dia suruh kita tunjukkan sahaja. Baik, so sekarang ni kita tengok. Okay, kita tengok volume ni. Okay, ni yang default punya. Okay, yang general formula dengan yang soalan bagi. Apa beza dia? Apa beza dia? Cuba kita tengok. Dekat default formula ada H. Tapi dekat soalan kita ni tak ada H. Betul? Dia hanya ada R sahaja. Meaning that kita kena buat something. Okay, kita kena buat something dengan general formula untuk dapatkan kita punya jawapan bagi soalan A ni. Okay, so H ni. Okay, dekat jawapan kita tak ada nilai H. So, apa kaitan dia? Baik, kita tengok area. Area dia 300 pi. Okay, 300 pi. So, baik. Kita dah tahu dah. Okay, dia punya area dia adalah 300 pi adalah sama dengan pi r square tambah 2 pi r h. Okey, saya samakan area ni. Okey, formula kita ni dengan jawapan yang dia dah bagi dah, dengan maklumat yang ada dalam soalan tu. So, saya samakan. Kemudian tadi saya cakap dekat jawapan kita tak ada h kan. So, meaning that kita kena guna area ni untuk cari H sama dengan apa? Sebab nanti kita nak ganti dalam ni. Dia ada kaitan macam tu. Area dengan volume tu. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, area ni kita nak ubah kita punya equation ni. Nak dapatkan H sama dengan apa. Supaya nanti saya boleh masukkan dalam formula volume tempat H ni. Dan saya akan dapat jawapan dia. Okey. So, kita akan buatlah. Okey, nak pindahkan apa dulu ni? Okey, 300 pi minus pi r square sama dengan 2 pi r h. So, h adalah sama dengan 300 pi minus pi r square over 2 pi r sahaja. Baik, apa yang kita boleh simplify kat sini, pi tu boleh keluar kan, atas dan bawah. Okey, kita keluarkan pi 300 tolak r square. Okey, over 2 pi r lah. Okey, ni kita boleh potong. Okey, ni kita boleh potong. So, maksudnya kita akan dapat 300 minus r square over 2r. So, sekarang ni kita dah dapat nilai H ni. Kita akan masukkan dalam kita punya rumus volume. Okay, kita akan masukkan dalam kita punya rumus volume. So, rumus volume kita tadi adalah pi r square H kan. Okay, so V sama dengan pi r square H. H tu kita gantikan. Okay, so H tadi kita dapat 300 minus r square over 2r. Okey, dah dapat belum macam yang soalan mau? Dia mau 150 pi r. Tak dapat lagi. So, kita ubahlah sikit-sikit.
Okay, so ini saya boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Dia jadi 300 bahagi 2R. Tolak dengan R square over 2R. Okay. Kemudian kita boleh darab masuk. Okay, darab masuk ni. Ni darab sini. Ni darab sini. Kemudian dia akan jadi apa? 300 pi R square over 2R. Kemudian nanti kita apa nama ni? Kita mansurkan lah. Okay. So, kita akan dapat apa? Okay. Ini akan jadi 100/2. Ni volume 300/2. Apa lagi boleh mansur? Pi tak boleh. So, biarkan saja R lah. R dia jadi 1. Yang di sini dia akan jadi pi over pi R cube lah sekarang. Pi R cube over 2. So, dah sama belum? Dah sama. Bila sama, dia akan jadi shown. Okay, so itulah dia punya cara nak jawab soalan macam ni. Setakat ni boleh follow ke? Boleh, sir. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya sekarang. Step mana yang tak faham. Biasanya dia ada kaitan macam tu lah. Okay, volume dan area. Sebab soalan ni dia bagi area, dia bagi dah 300 pi. Kemudian dia minta volume. So, dia mesti ada kaitan. Dia mesti ada kaitan. Okay, B. Kita pergi kepada B pula. Find the maximum value of V. Okay, maximum value of volume. Volume yang paling maksimum kita nak. Okay, kita nak volume yang paling maksimum. So, nak cari volume yang paling maksimum, cara pertama, kamu teka je lah. R ni sama dengan berapa? Kamu teka, buatlah kosong tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tengok dapat nilai apa yang paling besar volume tu. Okay, kamu ganti satu-satu sampailah infinity. Okay, kamu tengok nombor apa yang paling besar. Sebab at certain number, dia akan makin naik. Kemudian dia akan makin turun. Dia punya volume tu. Okay, so ada certain value, ada satu value yang mana dia akan jadi paling maksimum. So, cara yang pertama, kamu try satu-satu sampai kiamat pun tak habis. Cara yang kedua adalah kita gunakan apa yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu cara cari critical point, maximum minimum tu. Okay. So, yang ini saya tak terangkan minggu lepas. Bukan minggu lepas, hari Isnin baru ni. Saya bagi tunjuk jalan kerja saja. Okay, so untuk yang soalan B ni, nak cari maximum value ni, yang pertama, macam yang kita dah belajar tu, kita kena cari dia punya critical point. Okay, critical point ni, iaitu kita buat dy dx sama dengan kosong tu. Okay, kita differentiate dia. Okay, kemudian kita samakan dia dengan kosong. Tengok point apa dia punya number, critical number ni. Critical point boleh juga. Okay, dia lebih kurang, dia sama je. Cuma tengok koordinat apa yang kita nak. Yang kedua, kita test. Okay, test number tu. Sama ada betul ke dia maksimum atau dia minimum. Okay, check sama ada betul ke dia maksimum ataupun dia minimum. Caranya apa? Sama ada first derivative test. Okay, ataupun yang favorite saya iaitu second derivative test. Itu yang kamu belajar minggu lepas tu. Okay. So, untuk soalan ni, baik, kita nak cari maximum value of V. So, cara yang pertama saya dah bagi tahu tadi. Try satu-satu sampai kiamat. Cara yang kedua adalah yang inilah. Baik, so kita ada V sama dengan 150 pi R tolak pi R cube over 2. So, yang pertama kita cari dia punya critical number dahulu. So, differentiate. Okay, so kita akan differentiate V. Bukan with respect to X sekarang ni. Dia with respect to R. Sebab kita punya variable sekarang adalah R, bukannya X. So, kita carilah dV dr sekarang ni. Okay, jangan buat dV dx pula. Okay, sebab kita punya variable adalah R sekarang. So, dV dr. Okay,
differentiate 150 pi r. Okey, 150 pi ni adalah constant. So yang ini sajalah kita akan differentiate. Okay, so dia konon-kononnya macam ni lah, differentiate 2x. So kamu akan dapat 2 kan. Okay, differentiate 2x dapat 2. So kalau differentiate 150 pi r, dapatlah 150 pi sahaja macam tu. So ini 150 pi. Okay, tolak dengan pi r cube over 2. Differentiate. So 3 turun depan. Pi r, ni 3 tolak 1 jadi 2. Okay, so selesai kita differentiate. Samakan dia dengan kosong. So kita akan dapat macam ni. Pi r square. Okay, kemudian kita akan pindahkan. Kita cari nilai r tu. So saya akan pindahkan yang negatif tu ke sebelah kanan. Pi r square sama dengan 150 pi. Ni R bukan V ya. Pi R. Okey. Sama juga macam V. Tak apalah. Kamu faham dah tu. Kemudian pi boleh potong. Kemudian R square adalah sama dengan 300. Okey, 100. Okey, saya pindahkan 3/2 ke sebelah kanan. So 150 darab 2 jadi 300. Bahagi 3 dapat 100. So R square sama dengan 100. So R adalah sama dengan plus minus square root of 100. Kemudian dia akan jadi apa? Ini akan jadi plus minus 10. Okay, plus minus 10. So R adalah sama dengan 10 je lah. Okay, radius tak ada yang negatif. Okay, radius tak ada yang negatif. Okay, macam kita cakap jarak lah. Okay, jarak tak ada yang negatif kan, semua yang positif. Okay, 100 meter, 200 meter, kita tak ada jarak yang negatif 100, negatif 200. Impossible lah, benda yang tak logik. So radius mesti positif. Okay, as radius cannot be negative. Okay, so radius dia sama dengan 10. Maksudnya sekarang kalau kita masukkan nilai R sama dengan 10 dalam kita punya equation of volume ni, kita akan dapat the maximum volume. The maximum volume of that cylinder, of that particular cylinder. Okay, kalau kita masukkan R sama dengan 9 contohnya, dia tak maksimum. Okay, kita try Okay, kita try check betul ke tidak. Cuba kamu ambil kalkulator kamu sekarang. Okay, semua orang ambil kalkulator, kamu check. Saya nak kamu check bila R sama dengan 10, saya nak tahu jawapan dia berapa. Okay, ini kita buat macam ni. Tolak pi 10 kuasa 3 lah, bagi 2. Okay, saya nak semua orang check ni. Kemudian try 9 pula. Okay, tekan kalkulator je. Bagi tahu saya jawapan dia. Saya nak jawapan dia. Okay, kemudian R sama dengan 11. Contohnya 11 pula. 11. Cuba bagi tahu saya jawapan dia. Satu-satu Okay, bila R sama dengan 10, apa jawapan dia? Bila R sama dengan 9, apa jawapan dia? R sama dengan 11, apa jawapan dia? Kita nak tengok. Kita tak boleh nak belajar kira-kira je. Nanti kamu tak tahu apa yang kamu kira. Okay. H19. Tutorial H19. Tolong kira yang R sama dengan 10. H20. Tolong kira R sama dengan 9. Dapat apa jawapan dia? H21. Tolong kira R sama dengan 11. Apa jawapan dia? Tekan kalkulator. Bagi tahu saya jawapan dia. Lagi cepat kamu bagi tahu jawapan, lagi cepat kita boleh teruskan ni. Ni tak habis lagi Ni tak habis lagi. Kena check lagi ni. Cepat, saya tunggu.
Ada dah jawapan? Yang radius sama dengan 9, jawapan dia 3006.04. 3,000 96 3096 ha, 3096. poin 04. Itu dah darab dengan pi kan? Iya. Okey. Yang lain? Ini centimeter cube. Kalau ada yang tak sama tolong bagi tahu sebab saya pun tak tahu jawapannya ni. Saya bagi kamu kira aja ni. Ha. Untuk R sama dengan 11, jawapan dia 984,5 pi centimeter cube. Perpuluhan 5 pi. Cuba darab pi tu dapat Ya. berapa? Saya nak semua yang dah berdarab. Okey, sir. Yang 3096 ni dah darab dengan pi kan? Ustaz, Ya, sir. untuk yang R sama dengan 10 tu 3141.59. Okey. Yang R sama dengan 11. Darab dengan pi. 3092,89 centimeter cube. Okey. So kalau kamu tengok kat sini, bila R sama dengan 9 cm, okey, radius dia tu sama dengan 9 cm. Okey, ni radius. Ni R sama dengan 9 cm. Okey, kemudian ni R sama dengan yang 10 cm, besar sikit. Okey, R sama dengan 10 cm, besar sikit. Kemudian R sama dengan berapa? 11. Okey, besar sikit lagi. Ini R sama dengan 11. So kalau kita tengok kat sini, okey, daripada apa yang kamu kira ni, yang ini kita dapat volume dia adalah sama dengan 3096, lebih kurang lah. R sama dengan 10, volume dia adalah 3141. Kemudian R sama dengan 11, by logic dia makin tinggi lah kan. Okey, makin besar lah dia punya volume. Tapi dia menurun. 3092. Maksudnya, kalau kita teruskan lagi ni, dia akan makin turun lah. Okey, 3092 mungkin jadi 3000, mungkin jadi 2009 next. So, by that logic, maksudnya ada satu point ataupun satu value yang mana dia akan jadi maksimum. Okey, so itu gunanya apa yang kamu cari ni. Okey, sebab kamu kena faham bila silinder ni, dia tak semestinya bila besar radius, dia makin tinggi volume. Sebab yang ini mungkin dia jadi kurus tinggi. Okey, dia jadi ini kurus tinggi macam tu lah. Okey, yang ini mungkin dia sederhana. Okey, sederhana. Yang ini mungkin dia besar tapi dia pendek je. So, volume mana yang paling besar? Yang ini mengikut calculation kita, yang ini paling banyak boleh hold volume kita. Okey. Yang ini sikit je. Mungkin sebab dia terlampau tinggi. Yang ini sikit je. Mungkin sebab dia terlampau lebar. So, yang ini yang the optimum lah. Optimum radius untuk dapatkan maximum volume. Okey, maximum volume. Sebab tu kita punya tajuk tu optimization problem. Setakat ni faham ke? Mengikut gambar rajah ni? Faham, sir. Faham Okey, so dalam exam sebenarnya yang ini tak perlu pun. Okey, yang ini tak perlu pun. Okey, yang ini bukan jalan kerja ini cuma saya nak demonstrate. Okey, nak demonstrate apa yang kamu cari itu sebenarnya. Okey, saya nak demonstrate saja. So sekarang ni, okey, daripada tadi kita dah dapat R sama dengan 10 tadi. Sekarang ni kita kena buktikan bahawa betul ke R sama dengan 10 tu memang dah maksimum. So itu datangnya step yang kedua tu, kita kena test. Okey. So kita ada, okey, cara nak buat test dia macam tadi, macam hari tu kita belajar. Kita tahu dV/dr adalah sama dengan apa tadi? dV/dr adalah sama dengan 150 pi tolak dengan berapa? Tolak dengan 3/2 pi r square.
Okay, ini yang first derivative kita. Yang kita cari dia punya critical number tu. Okay, so untuk untuk test tu, saya akan gunakan second derivative test, iaitu saya akan differentiate lagi sekali. Okay, so differentiate lagi sekali. Yang ini constant, dia akan jadi kosong lah. Yang ini kita turunkan dia ke depan, tolak 1. Buat macam biasa je. Ini akan jadi kosong, tolak 3 pi r sahajalah. 3 pi r sahajalah. 2 pergi depan, dia cancel dengan yang 2 dekat bawah ni. Okay, 2 pergi depan, dia cancel yang bawah ni. So, kita akan dapat ini sama dengan negatif 3 pi r sahaja. So, kita buatlah when r equals to 10. So, d square v dr square, second derivative test kita adalah sama dengan negatif 3 pi times 10. So, kita akan dapat negatif 30 pi, which is negative. Okay, so ingat kalau second derivative test, bila kita masukkan nilai, dan kita dapat negatif, itu bermaksud memang confirm dia adalah maksimum. Okay, maksimum. So, sekarang ni barulah kita cari maximum volume. Okay, cari maximum value of volume. So, V adalah sama dengan, kita masukkan je lah. Okay, macam yang kita buat kat sini ni. Okay, macam yang kita buat kat sini ni. Okay, so 150 pi times 10 minus pi 10 cube over 2. So, kita akan dapatlah jawapan kita tadi. 3141.59 cm cube. Ataupun kalau kamu nak bagi jawapan dalam bentuk pi pun boleh. Okay, maksudnya ini adalah jawapan yang kamu dah darab dalam dengan pi. Okay, ada jawapan yang dia tak darab dengan pi pun boleh. Okay, dua-dua tu diterima. Okay, so ini adalah soalan nombor 7. Ataupun berapa jawapan dia? 1000 pi. Okay, ataupun 1000 pi centimeter cube. Okay, mana-mana pun boleh. Okay, nak darab terus pi pun boleh, nak bagi yang tak darab pi pun boleh. So, selesai soalan nombor 7. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 8. Baik, yang ni ada yang dapat buat ke soalan nombor 8? Cuba angkat tangan ke, walaupun saya tak nampak. Adakah yang dapat buat? Tidak dapat 8B sir. 8B tak dapat Okey, baik. Baik, kita baca soalan dulu. A right cylinder. Okey, a right cylinder. Maksudnya kita ada silinder. So, saya tulis dulu sini silinder. Kemudian, apa lagi? Is inscribed in a hollow sphere. Maksudnya kita ada sphere. Kejap lagi saya bagi tahu apa maksud inscribed tu. Of radius 5 cm. Both ends of the cylinder touch the sphere and the height of the cylinder is h cm. Baik. So, kita akan lukis dulu apa benda sebenarnya ni. So, kita ada sphere. Okay. Sphere. Kemudian, ini sphere kan. 3D sikit. Macam tu. Okay. Kemudian inscribe maksudnya kita punya silinder tu berada dalam sphere. Okey, katakan kamu ada satu bola, kita masukkan satu silinder dalam bola tu. Okey, maksudnya kita akan dapat satu silinder macam ni. Okey, dia duduk dalam sphere tu. Macam tu. Okey. Ini adalah kita punya silinder. Okey, macam tu. Itu masuk inscribe, dia duduk dalam sphere tu. So, kita punya silinder tu touch kita punya sphere. Susah nak sebut. Boleh faham ke? Itu gambar rajah dia lah. Okey, itu gambar rajah dia. Kemudian dia beritahu apa lagi ni?
radius untuk sphere tu adalah 5 cm. So katakan ini pusat dia. Okay, radius dia adalah 5 cm. Maksudnya ini 5 cm. R sama dengan 5 cm. Okay. Dan ingat kalau untuk sphere ni, okay, ni radius. Sini pun 5 cm, sini pun 5 cm, sini pun 5 cm, sini pun 5 cm, sini pun 5 cm. Dia tak kisah. So saya lukis je kat situ 5 cm macam tu. Di sini pun boleh sama juga sebenarnya. Ini pun 5 cm. Okay. So dia kena kita punya silinder. Penting tu. Dia kena kita punya silinder 5 cm. Kemudian apa lagi dia bagi tahu? Height of the cylinder is h cm. So height dia, tinggi dia adalah h cm. Okay. So soalan yang pertama, dia suruh show that the volume of the cylinder is given by. Okay, jawapan dia dah bagi. Dia suruh kita tunjukkan saja volume untuk silinder. Volume untuk silinder, volume silinder sekarang. So mesti ada kaitan ni. Okay, antara silinder dengan sphere. So yang pertama saya nak tahu dia punya formula dulu. So untuk silinder area, okay, ni dia terbagi tahu one end open, one end close. So kita guna rumus rumus yang biasa. Okay, 2 pi r square 2 pi r h. Betul tak? Silinder 2 pi r square 2 pi r h. Check balik. 2 pi r h. Okay. Kemudian untuk volume, kadang-kadang kita guna, kadang-kadang tak guna ni. Okay, tapi saya buat je dulu. Ni 4/3 pi r cube. Volume ni. Okay, yang ini, okay, interesting facts. Ini volume. Kalau kamu differentiate, ini kamu akan bawa turun depan kan. Kemudian ini kamu tolak 1. So itulah rumus untuk area. Okay. So itulah rumus untuk area. Differentiate volume, dapat area. Baik. So sekarang ni, ini adalah maklumat yang kita ada sekarang. So kita nak selesaikan soalan A macam mana. Okay, so volume of the cylinder. So kita akan gunakan rumus yang inilah. Okay, so kita salin balik jawapan dia tu. Dia nak kita show V adalah sama dengan pi over 4 100 minus h square times h. Baik, so kita compare. Okay, yang pertama kita compare rumus jawapan yang dia bagi ni dengan kita punya rumus default. Okay, rumus general formula. Apa beza dia? Apa beza dia? Ini dengan ini. Okay, yang jawapan dia tiada R. Jawapan dia tiada R. Dia hanya ada H sahaja. So maksudnya yang R kat sini ni kita kena ubah ni. Okay, R kat sini ni kita kena ubah ke dalam bentuk H sahaja. Okay, so macam mana nak ubah? So itu datanya kita punya gambar ni. Okay, ini dalam bentuk 3D. Cuba kalau saya lukis dalam bentuk 2D. Okay, so ini okay, dalam bentuk 2D. Saya guna yang inilah. Kejap saya lukis. So okay. Okay, ni dalam bentuk 2D. Okay, dalam bentuk 2D. So saya akan lukis balik dia punya radius. So radius dia tadi 5 cm. So saya boleh buat kat sini. Saya pun boleh buat juga kat sini. Tapi tak nampak kaitan antara sphere dengan silinder. So saya tak nak buat kat sini. Saya akan buat kat sini. Okay. So ini adalah 5 cm. Okay. Ni 5 cm. Ini tadi H cm. Okay. H cm. Baik. So apa kaitan dia? Baik macam ni. Kita boleh sambung ni. Okay. Kita boleh sambung ni. Okay. So maksudnya dia akan bagi separuh lah. Okay, dia akan bagi separuh. Confirm ini adalah H over 2. Confirm. Sebab kita start daripada radius. Radius always the center of the sphere and cylinder. So, bila kita ada satu side kat sini. Okay, saya buat satu lagi. Okay, saya akan
besarkan yang segitiga tu, so dia akan jadi macam ni. Okey, bila saya besarkan yang segitiga tu, kejap macam ni. Okey, yang ni warna merah. Okey, maksudnya yang ini adalah H/2 tadi. Okey, H/2. Yang ini tadi adalah 5. Dan di sini adalah apa panggil tu? 90 darjah. Kita akan dapat teorem Pythagoras. Okey. Kemudian saya kena label lah. Okey, yang ini adalah radius untuk silinder. Okey, radius untuk silinder. Yang ini adalah radius untuk sphere. Okey, saya buat situ RS. H tu tak payahlah. Okey, itu memang height untuk silinder. Cuma radius tu ada dua. Radius untuk silinder, radius untuk sphere. So, saya kena labelkan dia. So, ini saya buat balik. Ini adalah RS, radius untuk sphere. Ini adalah RC. Itu je. So, by teorem Pythagoras. Okay. By teorem Pythagoras, kita boleh dapat apa tu? Macam mana nak buat by teorem Pythagoras ni? RC square tambah H/2 square sama dengan RS square. Okay. So, kalau saya gantikan RS tu, radius untuk sphere tu dengan 5. So, kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. H/2 square equals to 5 square. 5 square sama dengan 25. Okay. Biarkan macam tu dulu. Okay. So, ini kita nak cari volume apa tadi? Volume untuk silinder. So, saya akan tulis sini VC VC supaya tak keliru dengan sphere. Baik, so sekarang ni daripada formula kita. Volume untuk silinder. Kita guna rumus ni lah. Tadi saya silap cakap. Yang ini kan, ini untuk area, ini untuk volume. So, kalau compare dua ni, dia tak ada yang R square tu. Okay. So, saya silap tunjuk tadi. Kita guna yang ini volume. Okay, so kita mula balik. So, volume untuk silinder, rumus dia adalah pi R square H. R ni adalah RC lah. Okay, radius untuk silinder. So, tengok teorem Pythagoras kita. Kita ada RC tak? Ada. Okay, so sini dia akan jadi RC square sama dengan 25 tolak H square over 4. Saya kembangkan H/2 square tu jadi H square over 4. Okay, so kita masukkan dalam kita punya formula ni. Okay. So, ini akan jadi pi. Okay, ini akan jadi 25. Dia dah square tu. So, tak perlu square lagi. 25 tolak H square over 4 times H. Kamu jangan squarekan lagi sebab ini memang dah R square dah. Okay. Ini memang dah R square. Ini memang dah R square. So, jangan letak kuasa 2 lagi. So, ini kita expand saja. Dia mahu 100 tu. Okay, 100 tolak H square. So, kita kena ubah sikit kat sini. Okay, kita samakan dia punya denominator. So, kita akan dapat 100 tolak H square over 4 times H. Kemudian, keluarkan over 4 tu. Dan kita akan dapatlah macam yang dia mahu tu. Okay, so shown. Okay, so ini adalah jalan kerja dia lah. Okay, maybe dia tidak soalan yang direct. Dia kena fikir. Okay, dia kena fikir banyak. So, ini pun masa saya mula-mula jawab pun susah juga. Okay, sebab kita kena fikir panjang. Okay, macam mana nak buat benda ni. Okay, so boleh tengok jalan kerja tu. Okay. Kita tengok soalan B pula. Maximum volume of the cylinder. So, maximum volume of the cylinder macam yang kita buat tadi lah. Okay, kita dah ada kita punya volume, formula dia. Kemudian kita kena differentiate lah. Okay, differentiate samakan dengan kosong. Untuk cari number tu. Okay, cari satu number. Kemudian bila dah dapat satu number tu, kita akan test. Okay, kita akan test.
guna second derivative test, make sure dia memang maksimum. Lepas tu baru kita masukkan ni number yang kita dapat tadi. So sekarang ni V adalah sama dengan, okay, ini saya nak expand pi over 4. Ini adalah 100H minus H cube. Okay, so ini akan jadi 100 pi H over 4 minus pi H cube over 4. Ini adalah volume. So differentiate tu, second pula. Okay, differentiate tu with respect to H sekarang. Jangan buat dV dx pula. Jangan buat dV dr pula. Okay, variable kita sekarang adalah H. So mesti dV dH. So differentiate tu kamu akan dapat apa? Okay, ingat ini adalah constant. 100 constant, pi ni constant, 4 ni constant. So ini kita salin balik. Kita differentiate H tu. Differentiate H dapat 1. So dapatlah 100 pi over 4. Ataupun 25 pi. Okay. Ini sama dengan 25 pi H. Tolak pi H cube over 4. Kemudian kita differentiate pi H cube tu, kita akan dapat 3 pi H square over 4. Samakan dia dengan kosong. So dapat macam ni. Kemudian nanti kita pindah-pindahkan, kita cari H tu. So 3 pi H square over 4 sama dengan 25 pi. So pi boleh cancel out. Kemudian kita pindahkan. Okay, kita pindahkan yang selain daripada H square tu. So kita akan dapat apa? 100/3. Okay, so H adalah sama dengan plus minus square root of 100/3. Baik, height ada yang negatif ke? Tinggi, ada ke tinggi negatif? Okay, tinggi kamu adalah negatif 90, tak ada Okay, so height mesti positif. So ini akan jadi 100/3 as height cannot be negative. So sekarang ni kita dah ada satu number, iaitu square root of 100/3. Tapi kita tak tahu sama ada betul ke dia ni maksimum ataupun sebenarnya dia ni minimum. Okay, so kita kena check. Okay, kita kena check kita punya dVdh tadi. Okay, ini dVdh tadi saya salin balik. 25 pi tolak 3 pi H square over 4. Okay, so second derivative dia. Okay, d square V dH square. Okay, 25 pi constant, differentiate dapat kosong. Kemudian yang ini differentiate. Okay, 2 turun depan jadi 6/4 pi H. Okay, maksudnya ini adalah sama dengan negatif 3/2 pi H. Kemudian kita check lah when. Okay, kita differentiate dulu buat second derivative. Kemudian kita masukkan nilai. When H sama dengan square root of 100/3. Okay, D square V sekarang. DH square adalah sama dengan negatif 3/2 pi. Okay, ini. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif. Okay, kamu tekan kalkulator. Okay, ini bagi jawapan dia. Mesti dapat negatif. Okay, so sini memang confirm dia maksimum. Kemudian barulah kita cari volume dia. Okay, volume dia tadi. Mana volume dia? Okay, 1/4 pi. Okay, terus masukkan 100 minus 100 minus ini. Okay, square. So ini saya kena buat kurungan macam ni. Okay, times H jugalah. Okay, macam tu. Kemudian kamu akan dapatlah jawapan dia. Okay, bila kita dah confirm dia adalah maksimum, kamu masukkan saja nilai H tadi. Bukan nilai ni tau. Bukan nilai ni, nilai H. Ini adalah testing sahaja. Okay, testing saja. Nilai H tadi adalah square root of 100/3. Masukkan dia dalam kita punya rumus volume dan kita akan dapatlah jawapan dia. Okay, so ini nilai dia adalah sama dengan 96. Okay, 96.22 pi cm cube. Okay, ini kalau tekan kalkulator yang zaman Jepun dia akan keluar
decimals. Kalau kamu tekan calculator yang silver tu, mungkin dia akan keluar macam ni. Macam jawapan di belakang. Okay. Pi centimeter cube. So jawapan ni dalam pi. Okay, jawapan ni dalam pi. Mungkin kalau kamu darab pi pun sama juga. Okay juga. Okay. Sekejap saya nak check dulu. 500 darab square root 3 bahagi 9. Oh, ini dah tak ada pi. 96.22 cm ni dah tak ada pi. Dia dah darab dengan pi. Ke bukan? Sekejap. Ada pi. Sorry, ada pi sini. Tak darab dengan pi lagi. Kalau dapat darab dengan pi, lain lagi jawapan dia. Tapi diterima juga Okey, selesai untuk yang soalan B. Okey, selesai untuk yang soalan B. Maximum volume. Baik, C pula. Okey, determine the total surface area of the cylinder. Tadi dua soalan ni berkenaan dengan volume. Okey, dua soalan ni berkenaan dengan volume. Kemudian C berkenaan dengan area pula. Okey. Banyak masalah dia ni. Baik, determine the total surface area of the cylinder when its volume is maximum. Okey, baik. Area untuk silinder. Okey, apa rumus dia? Rumus dia tadi 2 pi r square plus 2 pi r h. Baik. H kita akan gunakan yang tadi. Sebab H ni kita akan dapat nilai yang maksimum tadi. So kita gunakan H dia. So ini RC RC. R silinder. Baik, so RC kita sama dengan berapa? RC kita kita tak ada kan? Kita tak ada nilai RC kita. So daripada teorem Pythagoras tadi lah. Ni, daripada RC square sama dengan 25 tolak H square over 4. Kita gunakan balik rumus ni. Okey, kita gunakan balik rumus ni. Sekejap saya salin balik. RC square adalah sama dengan 25 tolak H square over 4. So, RC square adalah sama dengan 25 tolak H. H kita adalah square root of 100 over 3 square over 4. Okay. So, RC square kita adalah sama dengan berapa nilai dia? Ini kamu tekan calculator. Kita akan dapat 50/3. Okay. Barulah kita masukkan dalam kita punya rumus. Masukkan dalam rumus je. So, ini kita akan dapat 2 pi RC square. 50/3. Jangan square lagi. Okay, jangan square lagi. So, ini adalah R square sudah. Ini pun nilai R square. 50/3 ni nilai R square. Okay, tambah 2 pi R sahaja. Sekarang ni R sahaja. So, mesti square 50/3. Kemudian H 100/3 macam tu. Okay. Kemudian kamu akan dapatlah jawapan dia 80.5 cm3. Ini saya dah darab dengan pi. Square. Area square. Okay. So, untuk soalan C, asalkan kamu dapat dia punya nilai R tu, radius untuk silinder tu, kita boleh jawab lah. Kita masukkan saja dalam rumus. Baik, so selesai untuk dua soalan. Ada apa-apa nak tanya? Ataupun kamu dah tenganga dah ni? Soalan nombor 10. Okey. Soalan nombor 7 dengan 8 ni adalah soalan optimization. Optimization. Kemudian 10-11 adalah rate of change. So, kita rehat kejap. Okey. Sebab lenguh saya bercakap ni. Dekat sejam dah. Kita rehat kejap. Jangan keluar, tak apa. Okey, kita dengar lagu kejap. Lepas tu kita akan sambung dua soalan lagi, iaitu rate of change. Okey, kita sambung. Soalan nombor 10. Baik. So, soalan nombor 10 berkenaan dengan rate of change. A spherical balloon is inflating. Okey, balloon dia inflate, maksudnya rate dia sekarang adalah positif. So, saya salin dulu. Kalau kamu tengok, dia punya nilai tu 500 meter cube per second. So, itu adalah volume, meter cube volume. Dan per second, maksudnya time. So, dV dt. Okay, volume, ini meter cube, ini per second.
Itu cara kamu nak detect lah dia punya simbol tu, dV/dt. Ini sama dengan positif 500 meter cube per second. Sebab apa? Saya letak positif sebab dia inflating. Okay, kalau dia deflating, kamu kena letak negatif kat sini. Okay, kamu kena letak negatif 500. Okay, sebab soalan dia tak bagi tahu tu, positif negatif tu, dia letak je 500. So, kita nak tahu dia positif atau negatif daripada perkataan inflating. So, dia adalah positif. Okay, kita tengok soalan dulu. Kita ambil maklumat dulu. Find the rate of increase of the surface area. So, bila sebut rate, dia biasanya with respect to time lah. Okay. dA/dt. Surface area. Surface area, dia nak sama dengan berapa? When radius dia adalah 20 cm. Okay, bila radius dia 20 cm. Sebab rate of increase dia, rate of area dia lain-lain Okay, kalau balon tu makin dia besar, okay, dia punya surface area tu makin slow. Kalau cubalah kalau kamu ada balon, kamu ambil balon adik kamu tu, kamu tiup sekarang. Bila dia kecil, okay, kamu tiup sikit dia cepat besar. Maksudnya area dia makin cepat besar lah. Okay, makin tinggi area dia. Tapi bila dah besar, dah terlampau besar, kamu tiup-tiup lagi, area dia macam slow dah. Okay, slow dah membesar dia. Pembesaran dia tu dah slow dah. Okay, kamu cuba try nanti. Ataupun kamu boleh bayangkan sendiri kot. So, dia punya rate of surface area tu bergantung pada radius dia. Okay, bergantung pada radius dia. So, ini saja maklumat yang kita ada. So, macam mana nak jawab soalan ni? Okay, maklumat dah lah sikit. Okay. So, cara nak jawab dia adalah biasanya saya suka asingkan Saya suka buat 2 kolom macam ni. Okay, yang pertama adalah untuk volume. Okay, yang kedua adalah untuk area. Dia sistematik sikit lah cara ni. So, volume apa? Okay, formula untuk volume bagi sphere? 4/3 pi r cube. Apa formula untuk area of a sphere? 4 pi r square. Okay, itu yang saya letak dulu. Okay, dia punya formula dulu. Kemudian next nak buat apa? Next adalah kita akan differentiate. Okay, kita differentiate ni with respect to r sekarang. 4/3 differentiate kita akan dapat 4 pi r lah. Okay, 4 pi r square. dA/dr kita akan dapat 8 pi r. Okay, saya differentiate dulu. So, selesai bahagian yang pertama. Okay, kita tengok dia punya volume. Kita tengok dia punya area. Okay, dia punya formula dan kita try differentiate. Baik, kemudian nak buat apa? Okay, step yang kedua adalah kita tengok apa yang kita ada ni. dV/dr kan? Okay, ini kamu kena tengok betul-betul dV/dr. Ini mesti sama dengan, kita akan buat, apa tu kita panggil, chain rule. Okay, chain rule. Di sini mesti dV. Okay, over something. Okay, over something. Darab dengan, okay, something over dr. Macam tu. Sebab ini kalau darab, katakanlah, okay, katakan saya letak A sini. Ini saya boleh potong kan? So, saya akan dapat balik dV/dr. So, in something ni yang kita kena cari nanti. Tak apa, kita letak dulu macam tu. Ini pun sama. dA/dr sama dengan dA/ something darab dengan something over dr. Saya letak macam tu dulu. Baik. So, bila dah macam tu, kita tengok. Kita ada apa dekat soalan ni? Kita ada dV/dt. Okay, kita ada dV/dt. Okay, so sini dV over something. So, something tu apa? dt. Something tu adalah dt. So, sini pun dt over dr. So, sebelah sini pun sama lah. Mesti dA over dt, dt over dr. Setakat ni boleh faham ke? Okay, ni step pertama. Ni step kedua. Yes, sir. Okay. So, okay, dV, okay, kat sini apa yang kita ada? dV/dt kita ada nilai dia, 500. Positif, dV/dr kita ada, 4 pi r square.
Dan apa yang kita boleh cari? Kita boleh cari dt over dr. Okey. Baik, dA over dr kita ada tak? dA over dr kita ada. Okey, iaitu 8 pi r tadi. dA over dt ini yang kita nak cari. dt over dr pun kita tak ada, tapi kita boleh dapat daripada sini. Okey, kita boleh dapat daripada sini sebelah ni. Okey, ini kita pindahkan ke sana, kita akan dapat dt over dr. dt over dr ganti kat sini. Okey, so kita ada dua nilai kat sini nanti. Yang ini boleh cari. Itu je cara dia. Saya ulang lagi sekali. Okey, dt over dr kita boleh dapatkan daripada sini, iaitu kita pindahkan ni ke sana. Kita akan dapat nilai dt over dr. dt over dr ganti kat sini. Okey, so bila ada dua benda ni, yang ketiga ni kita boleh cari. So kita proceed. So dt over dr adalah sama dengan 500 over 4 pi r square. Okey, so maksudnya dia adalah sama dengan berapa tu? Bagi 4. Tak payahlah, masukkan je lah kat sini. Okey, so ini akan jadi 500 over 4 pi r square. So dA over dt yang kita nak cari. dA over dt. Okey, so kita teruskan. So dA over dt adalah sama dengan pindahkan 8 pi r. Okey, yang ini pindahkan ke sebelah kiri sebelah kiri. Darab dengan 4 pi r square over 500. Okey, so kita simplifykan dulu. Kejap. Macam sepatutnya boleh. Saya terbalik ni. Ini terbalik. Okey, ini adalah 4 pi r square over 500. Terbalik. So ini dia akan jadi ini terbalik. 4 pi r square over 500. So kita akan dapat 8 pi r darab dengan 500 bahagi dengan 4 pi r square. So kita akan dapat apa? Simplifykan dia. 4 ini akan jadi 2 darab 500 1000. Okey, pi mansuhkan. Okey, pi mansuhkan, ini akan jadi 2. Jadi ini akan mansuh jadi 1. So kita akan dapat 1000 per r sahaja. Okey, so ini adalah dA dt. Okey, so when r equals to 20, when radius dia sama dengan 20 sekarang ni, 20 meter. Okey, dia punya rate adalah sama dengan 1000 bahagi dengan 20. So kita akan dapat 50. Okey, 50. Apa unit dia? Okey, unit dia adalah meter. Ini adalah area meter square per second. So dapatlah jawapan dia. Okey. Boleh? Boleh je. Okey. Silakan. Baik, cara ni kita boleh gunakan kalau bentuk yang sama. Okey, bentuk yang sama. Cuma dia bagi area dan volume sekali. Okey, bentuk yang sama, area dan volume sekali. Tapi untuk soalan nombor 11, dia cara lain pula. Okey, soalan nombor 11 dia cara lain pula. So kita tengok sekarang. Ni apa ni? Soalan nombor 11 ni. A water tank in the shape of inverted circular cone. Okey, kalau cone biasanya macam ni. Okey, cone biasanya macam ni. Kalau inverted dia terbalik lah. So kamu punya tangki tu bentuk cone yang terbalik macam ni. So itu dia punya maklumat yang pertama. So saya salin sini dulu. Inverted cone. So macam ni. Okay. Has a radius of 20 meter. Okay, radius dia 20 meter. Okay, radius dia 20 meter. Height dia adalah 40 meter. Okay. Kemudian apa lagi dia bagi tahu? Water is pumped into the tank at a rate of 80 meter cube. Okay, maksudnya volume tu makin bertambah.
Okay, saya sebut volume sebab dia cakap situ meter cube. Okay, 80 meter cube per second. Per minit sekarang ni. So, maksudnya ini adalah apa? Ini adalah dV dt dan dia adalah positif sebab dia makin bertambah. Calculate the rate of change of the height. Change of height pula. Rate of change of height maksudnya dH dt. Okay. When the depth of the water is 12 meter. So, when H sama dengan 12. Okay. So, macam mana nak buat? Baik. Yang pertama tadi saya buat cari dia punya apa nama ni? Formula dulu. So, volume. Okay. Formula dia apa? Formula untuk cone ni. Formula dia kalau kamu check dekat internet pun boleh. Kamu Google je. Formula volume untuk cone. Okay, dia adalah 1/3 pi r square h. Okay. So, ini adalah volume. So, di sini, kalau kita nak soalan tadi, saya differentiate terus kan. Tapi ini tak boleh nak differentiate sebab apa? Sebabnya, kita ada dua variable, r dengan h. So, kita nak buat apa? Kita nak buat dv over dr ke ataupun dv over dh. Dua-dua tak boleh. Sebab untuk differentiate mesti satu variable sahaja. So, ini tak boleh. Nak differentiate lah. So, untuk membolehkan kita differentiate, kita kena jadikan sama ada dia ni in terms of r sahaja ataupun in terms of h sahaja. So, macam mana nak differentiate? Macam mana nak tukar? Baik. Kita akan gunakan ratio. Okay, kita akan gunakan ratio. Okay, so kita akan buat by ratio. Okay, maksudnya kalau saya buat H over R, dia adalah sama dengan 40 bahagi dengan 20 macam tu. Okay, H ni adalah 40 meter bahagi dengan R adalah 20 meter. By ratio cara dia. Okay, so maksudnya kita akan dapat H over R adalah sama dengan 2. Okay, sekarang ni kita nak cari in terms of apa? Kita nak tukar ni in terms of apa? In terms of R ke in terms of H semua sekali. So kita tengok kita punya soalan. Soalan kita adalah dH dt. Maksudnya saya nak ini mesti in terms of H sahaja. Bila nak in terms of H sahaja, R kena tukar kepada H. So, maksudnya daripada ratio ni, okay, R adalah sama dengan H over 2. Macam tu. Okay, daripada sini sebenarnya boleh juga kita dapatkan H sama dengan 2R. Tapi nanti bila kita masukkan kat sini, kita akan dapat in terms of R. Okay, kita tak nak dr dt, kita nak dH dt. So, kita kena ubah. Kita kena gunakan, okay, kita kena gunakan R sama dengan H over 2. Okay, bila masukkan kat sini, dapat semuanya in terms of H. Barulah boleh cari dH dt. Macam tu. So, sekarang ni, volume kita adalah sama dengan 1/3 pi R kita adalah H over 2 tadi. Square. Okay, darab dengan H sekali lagi. So, kita akan dapatlah semuanya in terms of H. Okay, H cube over 2. Ini jadi 6 lah. Okay, senang sikit. 3 darab 2, 6. Ini akan jadi H cube volume. So, barulah kita boleh cari dV dH. Okay, so dapatlah 3/6 pi H square. Ataupun dia adalah sama dengan pi over 2 H square. Okay, dV dH. Baik, kita dah ada dV dH. Baik, kita tengok sekarang ni. Kita ada dV dt, kita ada dV dH. So, apa yang kena buat? Apa yang kena buat sekarang? Kejap, check betul tak? V sama dengan pi over 6. Oh, silap ni. Bukan pi over 6 pi over 12. Pi over 12. Sebab apa? Ini H square, ini 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3, 12. Silap kat situ.
So ini akan jadi berapa ni? Kena ubah sikit. So pi over 4. Okay, ni akan jadi 3 over 12. Pi over 4 sekarang. Okay. So kita sambung. Tadi kita ada dv/dt, kita ada dv/dh. So kamu boleh nak start daripada mana-mana. Nak buat dv/dt boleh. Maksudnya dia akan jadi dv over something darab something over dt. Ataupun kamu boleh juga start dengan dv/dr. dv/dh. Boleh juga. Mana-mana je ni. Okay, dv over something over dh. Okay, kita tengok betul tak. Okay, kalau dv over dt. Okay, yang atas ni. dv over dt. So, sekarang ni kat sini kita kena letak apa? dv over, kita ada apa? dv over dh. Letaklah dh itu. So, kita akan dapat dh. So, sini adalah dh dt. Okay. So, yang ini dah ada value. Okay. Yang ini dah ada value. Yang ini dah ada dah tadi. Ini kita cari ni. Kita boleh cari yang ini. Okay. Baik. Katakan kalau kamu start dengan dv/dh. Okay, kita try. So, dv/dh. So, yang ini kita kena letak apa? dv over dt. Sebab kamu ada dv over dt. So, dia akan jadi dt sini. Ini akan jadi dt over dh. So, sekarang ni, dv over dh dah ada. dv over dt pun dah ada. dt over dh kamu boleh cari. Dan kamu terbalikkan. Okay, kamu dapat jawapan tu, kamu terbalikkan. Katakan jawapan kamu dt over dh adalah sama dengan 20. So, dh over dt kamu ataupun apa yang kita nak cari adalah 1 over 20. So, dua-dua ni boleh guna, tak ada masalah. Okay, boleh Baik. So, katakan saya guna dv over dt lah. Okay, yang atas ni. dv over dt saya adalah 80. dv over dh saya adalah pi over 4 h square darab dengan dh over dt. So, saya pindahkan saja. Okay, dh over dt. Okay, saya pindahkan ini ke sana. So, saya akan dapat apa? 80 darab 4 over pi h square. So, ini adalah sama dengan berapa tu? 360 over pi h square. Okay, ini adalah dh over dt saya. Rate of height. So, kita check lah. Bila height dia dekat 12 cm, apa dia punya rate untuk height tu. Okay, so kita substitute saja. Okay, so akan dapat 12 square. So, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah 0.71 meter saja, bukan meter square, bukan meter cube sebab dia height, tinggi saja. Meter per minit. Selesai. Okey, selesai dah tu. Ada soalan nak tanya?